Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara lepat, saya Ijat dari Negeri Sembilan lah. Tujuan saya bagi voice note ni kira nak meraihkan kepada semua yang menjalani perjalanan dalam ilmu ketuhanan ni lah, kan. Sebab kita pun tahu kan, saya sendiri pun mengalami perjalanan yang sukar dalam ilmu ketuhanan ni. Saya cerita sedikit lah 6 tahun selepas kahwin lah, saya mempunyai satu thought untuk jadi orang yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi suami yang baik. Dan saya mengamalkan apa yang telah kita buat turun-temurun ni lah. Maksudnya bersolat, kan, berimam, menghafal surah yang panjang untuk menjadi imam, supaya nampak kat situ kita ni dah berbaik lah. Kat situ state of mind kita kat situ, kan. So, tapi dalam titip doa saya tu lepas solat tu adalah kira nak mencari jalan lah. Bukan mencari jalan, maksudnya jadi kita yang baik lah. Maksudnya kita minta kita ni jadi orang yang baik. So, saya dipertemukan dengan kawan saya, kawan daripada isteri saya masa tu, dipertemukan dengan bapak dia lah yang buka benda ni. Saya memang masa tu, sebab tu saya tak pernah nak membenci orang yang mengeji, kan? Sebab saya pun pernah pada kedudukan mengeji orang yang membuka benda ni. Saya kata time tu total bullshit, sesat. Tapi dalam hati lah, sebab dia orang tua kan, saya dengar agak lah. Saya dengar, buang lah, balik, jumpa lagi orang lain cerita yang sama, dipertemukan. So dipertemukan tu dekat kedai makan tak silap, jumpa ada pakcik, dia buka juga macam. Saya memang tak pernah dengar benda ni tau, saya tak pernah tahu, kan. So dia buka juga, saya memang kosong, kita tak tahu. Tapi start tu saya terfikir, ada benda yang aku tak tahu ni. Apa benda ni, kan? So start tu saya mencari lah. Saya start mencari dengan keadaan yang kosong, yang tak tahu lagi, yang masih kita di kedudukan yang lama lah, tapi yang kita ada kesedaran, ada benda ni. So 5 tahun lepas, member saya tunjuk video lepas, kan. Ini dia kata tak sembahyang. Member saya ni dia tak tahulah dia bawa ke, dia faham ke tak, tapi cuma dia kata, ini kau tengok video ni. Saya total tolak lah, kan. Ini tak boleh ikut ni, kan. Rambut dreadlock, sesat ni. Tak sembahyang, mana boleh tak solat, kan. Saya macam ush. Tapi saya tak tahu kenapa, malam tu saya buka satu video, saya tengok, nak menceritakan ke arah itu, kan. Saya tengok, saya layan satu, habis satu saya layan satu, habis satu saya layan satu. Tapi saya tak faham. Tapi saya dengar, saya tak faham apa benda lah dia ni cakap, kan. Apa yang lepas cakap ni, saya tak faham. Lepas tu saya cerita dengan member saya lah. Aku cakap aku tak boleh brain ni. Aku ni cari ni, ada something yang aku tak tahu ni. So saya pun macam-macam lah. Saya adalah naik 2-3 pengajian lah, 2-3 pengajian, tapi hanyap lah, saya tak faham juga, kan. Saya masuk pengajian ni tak faham, masuk pengajian ni tak faham. Bukanlah pengajian, maksudnya jumpa guru lah, guru yang satu dua sesi macam tu, kan. Tak faham. So saya bawa yang saya rasa faham tu je lah, tapi saya sebenarnya tak betul-betul faham. Saya ada pada kedudukan yang kita dah nampak sikit lah cahaya dia tu, tapi still tak dapat betul lah, kan. Dan saya buatlah zikir lah, itu diberi dengan kelebihan lah, itu dengan diuji dengan anak meninggal dunia, kan. Lepas tu macam-macam ujian lah. Alhamdulillah, last year saya dapat lah. Last year saya dapat, dan saya kenal lah. Orang kata kenal diri, kenal Allah tu, saya benar-benar kenal lah.
dan saya yakin lah. Dan Alhamdulillah, orang kata apa, dalam bait kata lagu M. Nasir tu, kau lihat aku pula lihat dia, samakah kita, kan? Dalam lagu M. Nasir juga, dalam apa, bila bulan bersatu dengan mentari tu, cahaya ni, bayang-bayangku hilang di selubungi kedip nurani tu. Saya dah sampai dah kat situ, saya faham dah yang mana dimaksudkan bulan itu apa, matahari itu apa, daripada dua terbit, daripada yang satu tu apa, dan yang kita ni dua ni, kan? Alhamdulillah lah saya dapat. Saya fikir-fikir balik, dia terpilih lah benda ni, kan? Daripada detikan first tu saya doa, kan? Alhamdulillah lah dapat. Saya tak pernah membenci lah, sebab saya daripada kedudukan orang-orang tu. So saya pun ada juga dapat kata-kata keji kan daripada orang, kata saya macam-macam. Saya tak pernah fight lah, sebab bagi saya diorang tak saya pun pernah ada pada kedudukan tu. So saya tak pernah judgemental pada diorang lah. Saya hanya mendoakan supaya detikan hati tu ada pada diorang. Sebab kita dah nampak kan, kita dah enjoy, kita dah merdeka, kita dah tahu lah. Okay bang, saja nak share pengalaman lah. Okay, saya doakan pada semua supaya sejahtera selalu. Apa pun tenang, santai. Jangan ikut orang marah. Tenang. Jalan terus. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Ijat? Moga aku punya voice note ni sampai ke Ahang dalam keadaan yang selesa dan tenang lah. Itulah. Tapi seharusnya sebegitulah, sebab Hang pun bagi tahu Hang dapat dah. Alhamdulillah. Dari sudut cerita Hang yang baru sampai ke telinga aku adalah tak ubah seperti cerita-cerita yang ramai yang dah lama sampai ke telinga aku 5-6 tahun sudah. Maksud aku, sewaktu aku mula-mula dulu diviralkan di dalam newspaper media Malaysia 1997, sebelum ada lagi internet, medium-medium yang aku boleh bela diri aku secara meluas seperti mana sekarang, belum ada lagi ketika itu. Aku dihentam dengan sebegitu teruk oleh media yang menulis dan yang edit, pemberita yang menulis mengarang cerita aku, dan juru edit dia juga, editor mereka pun tak mengaji. Maka mereka hentam tak ingat lah. Sebab benda ni macam ni lah. Seperti mana yang Han cakap tadi, dulu pun orang kata this all bullshit. Memang semua orang akan berkata gitu. Apatah lagi orang-orang yang memiliki ilmu. Tetapi tidak di bahagian ilmu ini. So pasal ilmu ni dia pecah pada 3, okey. Ego, tawadu dan ketiadaan. So it's all the process lah. Bila you sampai kepada telah diberitahu, mula you datang dengan ego, you menentang sebab benda baru bagi you, sebab you telah mengikut kelaziman yang ramai. Sedangkan dalam surah 6 ayat 116 dia sebut lagu lain. Dan juga mungkin juga ketika itu Jat rasa segala-gala yang Jat buat ni adalah sebaik-baik amalan dah, seperti mana yang tertulis di dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 103, 104, 105. Tak ramai orang yang berani jujur dengan ayat ni, sebab dia kata mereka menyangkakan mereka telah melakukan sebaik-baik amalan. So benda macam ni kita akan diprotes dengan begitu teruk lah oleh puak-puak yang macam ni. Sebab mereka tak sedang yang orang yang mengaji ilmu makrifah ni adalah orang yang cuba keluar daripada masalah,
mereka sendiri di dalam mempertuhankan Tuhan. Kalau mengikut kaedah mempertuhankan agama, law and system, konsep dan idea, that's no problem. Dari darjah 1 sampai umur 17 tahun di sekolah, cikgu dah ajak, ustaz dah ajak benda ni. Dan kita pergi ceramah di masjid pun dengar benda yang sama. Sebegitulah juga dengan para-para hadis yang mengaji ilmu hadis ni. Pakar-pakar hadis balik bila nak menceritakan satu masalah tentang orang lain. Mereka bersangka-sangka tentang orang tu dan mereka bawa keluar hadis, mereka bawa keluar surah, mereka bercerita. Tetapi bila kita cakap, what are you really talking about? What you are trying to process about? This a method, nothing got to do what you are study for long time di the land of Arab. Yang ni adalah sesuatu yang berkenaan dengan diri si Polan itu. Tak ada kena mengena dengan ilmu yang hang ada. Ilmu yang hang ada itu tak ada kena mengena dengan apa yang dia lalui. Bila dia kata aku nak mengaji mengenal diri aku sendiri, apa ada kena mengena dengan sejarah? Sebab wujud dirinya itu bukan atas dasar sejarah. Wujudnya cerita-cerita yang lepas-lepas hadis riwayat kerana benda itu telah menjadi lipatan sejarah. Hari ini orang yang nak mengaji mengenal Allah, mereka harus mengenal diri. Maka diri itu bukan sejarah. Diri itu nyata ada dan berserta ketika itu di hadapan guru. Bukan di hadapan ustaz yang mencerita tentang sejarah-sejarah hadis ni. Sultan sini mereka tak faham. Jadi bila mereka mengambil keputusan untuk terus menghentam. Contoh dia, kalau mereka tahu yang menyesatkan, yang memberi tunjuk adalah Allah. So what is left there, hampa nak go on. Kalau mereka baca surah 42 ayat 13, surah Yunus, surah ke-10 ayat 99 dan 100, mereka dah relax dah, mereka tak hentam orang lah. Mereka nak cerita bab hadis, go ahead cerita bab hadis. Tapi di majlis yang tak ada kena mengena dengan ilmu ma'rifatullah lah. Jadi di sinilah bila kita kaji balik, hampa semayang tak tinggal, hampa mengaji, bercakap Arab pandai, tapi macam mana hampa boleh tergelincang dalam satu suasana yang membawa kepada menduga-duga dan berdusta, dan awak bercerita pula di kalangan yang ramai. Di situlah Quran dah sebut mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mudah disesatkan dari jalan Allah, dan mereka pula bersangka-sangka malah berdusta. So di sinilah terletaknya nak mengenal Allah, mengenal diri, bukan mengenal yang ramai. Mereka tak nampak. Tapi Alhamdulillah lah, Alhamdulillah awak akhirnya nampak dan awak sedar lah. Awak sedar. InsyaAllah. Jalan terus sahabat, jalan terus. Jalan terus. Yang tak baik, yang memiliki hati yang tak baik, akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak baik lah. Yang nampak dan dia akan senyum. Macam awak katalah tadi, awak tak marah pada orang-orang yang protes ni sebab awak dulu di situ. Sebegitulah juga dengan aku. Sebegitulah juga dengan kawan-kawan aku yang terdahulunya. Sebelum mengaji, mereka mengkeji dulu. Sebab mereka tak tahu, mereka terkejut. They think this is something new. No. Dia dah sebut dah. Dia kata dia dah ilmu tauhid ni dah dia ajak sekian lama. Itu saja. Tinggal mereka ni nak duduk dalam putaran yang ramai. Tetapi itulah kalau mereka betul-betul faham kaedah solat itu, iaitu berhubung, maka mereka tak akan keluar kata-kata yang tak baik. Sebab Allah tu berserta dengan mereka. Baik, selamatlah sahabat. Selamatlah. Maksud dia lebih kurang macam ni lah. Susah untuk difahami bagi yang terikut-ikut. Maksudnya macam kita masak kan, kita buat benda makan kan, kita terpaksa tengok resepi orang, kita ikut resepi orang yang dah bagi. Jadi agak susah lah kita nak kena praktis benda tu, nak bagi rasa tu sedap macam orang tu bagi punya resepi. Jadi kalau maksud dia, kalau senang untuk difahami bagi yang tak terikut-ikut ni, maksud dia orang tu tak terikut, dia sendiri nak masak, dia sendiri buat resepi tu, dia sendiri rasa dia nak bagi sedap. So tak susah bagi dia, benda tu lari dari diri dia sendiri. Betul ya?
daripada benda hang terikut-ikut ni memang payah. Hang tak payah nak faham, hang kena ikut orang kan. Jadi hang nak hasilkan benda tu daripada hasil orang. Ikut terikut. Gitu lah, jadi aduh payah hang nak buat benda ni kan. Cuba hang punya sendiri terkeluar, memang senang. Sebab apa, bagi aku, bila benda tu hang dah terikut apa yang orang dah bagi, macam resepi tadi, jadi ada satu penerimaan benda lain mai, jadi susah hang nak terima. Tapi kalau benda tu dari awal diri hang je yang faham, hang tahu, hang sendiri masak, hang sendiri rasa, hang tahu ni rasa dia macam ni, so hang bagi kat orang, bagi hang tak susah sebab dari diri hang sendiri, hang tak ikut orang. Macam tu lah. Jadi aku tengok conversation hang, ada satu video ni hang bagi mai tu, betul lah dia bagi tahu hang kat pok dia bagi tahu hang nak pi bagi masuk Kristian, hang pi masuk Kristian kan. Betul tak? Hang nak rasa nak pi, hang pi kalau dah rasa betul kan. Jadi dia pun jadi muslim, betul ke pok aku ni, dia ni Islam. Tapi aku fikir kat situ lah, kalau hang dah rasa Islam tu dah cukup betul dah bagi hang kan, hang pi lah masuk Kristian ke apa, lalah hang mesti mai rasa Islam tu juga best. Betul tak? Ya, tak payah terikut benda ni. Sendiri rasa sebenarnya. Betul Gigi, betul Gigi. Tepat melekat macam pakai gam hang kata. So itulah. Sekarang ni dunia dah semakin teruk. Betul tak? Orang pindah rumah, orang beli rumah atau orang buat dapur elok-elok di rumah, kadang-kadang mereka tu tak sempat nak masak. Mereka pergi beli kedai lah. Mereka order Grab food, mereka boleh Food Panda, mereka boleh. Mereka tak payah lah, janji mereka ada duit. Dia pergi kot tu pula. Tetapi yang tahu, okey aku boleh buat benda seminggu pakai benda yang sama, tetapi masakan lain-lain. Contoh dia, aku kena faham ingredient, aku kena faham bahan-bahan dulu. Kalau aku nak mengenal diri aku ni, aku kena tahu sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kat aku ni. Contoh dia macam tu. Dia ni kalau kata okey, dia kerja, dia balik, dia nak simpan duit, dia tak mau makan luar, tak mau beli Food Panda ke apa semua ni, dia beli ingredient yang biasa. Contoh dia beli telur, lepas tu dia beli kicap, sos tomato, sos tiram, sos chili sauce, bawang putih dan ni apa semua tu dia simpan. Di situ dia boleh buat nasi goreng, dia boleh buat mi goreng, dia boleh buat bihun goreng, dari bahan yang kaedah yang sama. Dia boleh buat pula nasi pataya, semua lebih kurang sama. Dia boleh makan hari-hari berlain. Tapi kicap, bawang putih, bawang merah, tomato sauce, chili sauce, sos tiram, benda ni, ingredient ni dia sentiasa. Barang kering dia boleh simpan beras, dia boleh simpan bihun. Kalau dia nak buat mi, dia pergi beli dah mi basah. Tapi barang yang seminggu tu dia boleh pakai. Contoh dia macam tu lah. Makna dia mengenal ingredient yang boleh buat bagi senang. Macam dulu lah, masa aku berniaga kuih, apa dia, daripada lepat pisang tu boleh buat apa? Boleh buat cokodok. Nak tambah apa sikit, nak boleh jadi cokodok. Macam mana pula? Okey, kita nak boleh dah jadi 2 kuih dah. Lepas tu inti nyok dia tu boleh buat ketayap. Boleh buat kuih koci. Inti tu boleh pakai banyak. Boleh buat tepung gomak dalam inti tu saja. Jadi di sini dia tahu kalau aku masak ni, apa jenis masakan aku boleh buat daripada ingredient ni, yang aku tambah sikit-sikit. So dia kena mengenal dulu benda-benda yang dia kena nampak, dia kena kenal. So begitulah Gigi kalau kata dia nak masak cara dia sendiri. Setelah dia ada ingredient tu, dia tak peduli dah. Faham tak? Kalau dia nak masakkan ibu dia, dia tak boleh dapat ayak tangan mak dia, tapi dia boleh belajar cara mak dia masak. Itu beza dia. Tang situ. Dari sudut ilmu tu boleh dibelajar, tapi di sudut kenyataan wujud yang ada tu, mak dia adalah mak dia, dia adalah dia, tak boleh disamakan. So lagu ni lah juga kalau kita nak mengaji dari sudut ilmu agama tu,
kita boleh mengaji sejarah Nabi, kita boleh repeat hadis-hadis riwayat, baik yang sahih, yang daif, yang palsu, yang lemah. Kita boleh tahu semua, ambil tahu semua. Itu semua jalan cerita ilmu pengetahuan. Tapi babak mengenal Tuhan ni Jiji adalah satu babak yang lain. Babak yang sangat lain. Dia tahu apa yang dia nak buat. Daripada satu ni boleh jadi banyak. Dia tahu, dia kenal ingredient ni, dia kenal. Kalau kata basar ni biji mata aja. Kita jangan cakap pasal penglihatan, dan kita jangan cakap pasal yang melihat. Kita tak cakap pasal basirun dan kaunuhu basiran. Itu je. Kalau bawang putih, kita bercakap pasal bawang putih. Kita tak bercakap lagi pasal bihun goreng, mi goreng. Kita tak cakap kita tahu wujud tu retinya ada. Dari ada tu nak jadi macam mana pula? Sebab setitik air mani tu ada 7 sifat makni. Faham tak? Bukan hak kita. Dia nak pecah jadi macam mana pula? So hari ni bila faham bab makni, automatically kita ada sangkutan dengan maknawiyah. Sebab nak mengenal diri ni sifat makni maknawiyah. Nak mengenal Allah itu nafsiyah dan salbiyah. Salbiyah dan nafsiyah. Jadi terserahlah. Itu ada part-part yang aku boleh hurai, ada part-part yang guru boleh pecah bagi. Jadi bila mereka mengaji, part-part yang ustaz duk cerita, part-part yang ramai lah. Nak makan apa ni, mi goreng. Berlambak kedai boleh buat mi goreng. Tapi persoalan dia, hang boleh dapat ke yang mi goreng yang hang suka tu? Tangan mak hang tu, hang boleh dapat ke gulai tangan mak hang tu? Gulai ikan berlambak lah. Tapi gulai ikan lagu mak aku buat, aku tak pernah dapat, payah dapat. Adalah makcik balik pulau seorang tu, Kak Mona nama dia. Dia masak gulai ikan kira selepas mak aku dia lah. Lepas tu pergi Nasir London masak gulai ikan. Memang dahsyat. Tapi tak dapat lah lagu mak. Tapi ada lah gulai ikan. Awak nak ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu banyak lah. Tapi awak nak mengenal Allah Ta'ala itu, tak boleh ada kat orang lain. Tak boleh ada kat mana-mana, iaitu kat diri awak sendiri. So ustaz-ustaz lain yang nak main serekap jarang ni, mereka tak faham bab ni. Bab ni tak nak kena mengenal dengan apa yang mereka mengaji. Tu mereka tak faham. So mereka proses ceramah ayat asam. Mereka tuduh ilmu ni Freemason lah, ilmu ni apa ni, ilmu ni lah, teruk-teruk mereka hentam. Padahal Masya Allah, mereka tuduh ilmu batiniah macam mana, ilmu rohaniah macam mana. Padahal dalam diri mereka ada benda batin. Itulah masalah datang ni. Satu je masalah dia. Ilmu yang mereka bawa tu ilmu juga. Tetapi kalau orang nak mengaji ilmu mengenal Allah, atau orang sedang berbincang tentang ilmu mengenal Allah, mereka tak boleh masuk campur. Pasal mereka bukan ahli itu. Mereka bukan orang yang makrifah. Mereka tidak mengenal Allah Ta'ala. Mereka tak ma'rifatullah. Jadi mereka minta baik campur aduk ni. Baik Jiji, selamat Jiji. Terima kasih banyak Jiji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Apa abang? What's up? Okey. Itulah. Okey, macam ni lah kita duduk dalam marifat ni. Okey, laluan ni memang macam ni lah. Dicaci, dicela, dimaki, apa semua ni dah memang jadi umrah lah. Tak boleh buat apa lah kan. Kita kena tempuhi, kena lalui. Okey, dalam surah Al-Imran ayat 2 pun dah bagi tahu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan teguhkanlah kesabaran kamu, dan tetaplah bersedia menempuh ujian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. So dah habaq lah dalam Quran, semua dah bagi tahu. So jalan terus sajalah. So nama kawan kita ni pun daripada Negeri Sembilan, Zat, Aizat, nama pun dah berzat dah tu. Dah tahu beruntung lah. Dah tahu dah tu, dah beruntung sangat-sangat dah. Tak tahu nak abang. Cuma kita tunggu masa nak beramboi daripada sini lah. Okay, bila dah beramboi tu, selamat lah. Selamat, tak ada apa dah. Okay, jalan terus. Okay, jalan terus. Aizat daripada Negeri Sembilan. Okay,
Abah Hang tu lebih kurang sama dengan macam abah dia jugalah kan. Dia pun macam tu juga, okey. Dia bagi hing, dia bagi tunjuk lah, dia tunjuk jalan kan. Hang pergi carilah, belajarlah mengaji. Benda ni betul kan. Hang pergi cari. Ada, dia kata, memang ada. So cantik lah, memang cantik. Saya pun teruskan cari, tak mencari jauh pun. Sebenarnya dah dekat saya dah. Cuma tak sedap kan. Biasalah, benda-benda macam ni memang payah lah. Kita nak terus direct nak kata benda ni betul kan, benda ni salah, benda tak betul. So nak kena kaji, nak kena mengaji, nak kena halusi. Bukannya senang, betul tak? So memang bapak hang memang sempoi lah kan. Abang hang bagi tahu tu semua memang sempoi. Memang sempoi. So tak ada apalah, kita pun teruskanlah apa yang dah tahu tu, jalan macam selalu jalan lah. Okey, sebab negara kita pun apa yang kita dengar tak ada benda lain dah, benda yang tu lah. Yang tu lah sekalian alam ni dah memuji lah, tak ada apa dah. Yang tu je kita dengar. Okey, teruskan Izzat. Okey, sabar itu adalah sebahagian daripada iman. So teruskan. Dah usah dah video ni. Sempoi mau duk tibai bang. Ya, tapi kita bukan apa, nak bagi penjelasan saja, bagi depa clear. Ya, alamak. Kita layan lagu lah. Kita layan lagu ni ya. Kini ku ai hanya ku seorang yang tahu pergolakan mindahmu, kau you tak mungkin boleh tahu selagi ku tak cerita. Hentikanlah marah-marah, dunia takkan berubah. Betul ya? Relax lah. Sedalah kawanku, you tak depan bawah atas, 3 cara saja membacanya. Oh jangan tenganga. Sedihnya kalau kau masih belum belajar kawanku. Masih Alia, steady lah pun. Bos lagu mak itu macam ya. Bos muai dahsyat pun menyanyi. Ingat mengadu yang sakit ke apa? Sempoi pun. Tapi betul ya, penerangan hang tu aku teringat ke. Tu ya, Abang Man, bapak hang kan. Tu lah nak buat macam mana, tapi duduk di dalam keadaan kampung yang ramai yang tak tahu kan. Sayang lah nak buat macam mana. Dia hantar satu-satu orang yang bercerita tentang ilmu mengenal Allah, tapi orang yang ramai nak tengok penzahiran. Maka mereka protes, ayah duk pakai seluar jin dengan ribbon mau cukup. Jalan cerita hidup dia macam tu. Itu macam tu, bila Allah Ta'ala tidak memandang pakaian, tidak memandang amal kamu yang banyak. So dia hantar orang yang macam ni. Tapi orang yang ramai pula ni nak tengok pakaian, nak tengok amal yang banyak. Nampak pun dia punya permainan tu dahsyat. Lepas tu dia kata pula dalam surah Al-An'am tu, surah 6 ayat 116 tu, mereka yang mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini adalah mereka yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Jadi bila mai dia hantar macam orang-orang yang mengaji minat Allah ni, orang tak nampak dia duduk di jalan yang ramai di atas muka bumi. Dia mengaji mengenai diri dia. Tepat lah benda tu, tapi tu dia mereka tak berfikir macam tu, tak? Yang Quran sebut macam ni, mereka pula nak tengok yang macam tu. Jadi bila kita duduk bertentang dengan orang yang ilmiah dia ni, yang faham, yang bersedia untuk meneroka, maka seperti itu lah.
dia akan nampak, oh, dia ni memandang ayat ni dari sudut ni, bukan dari sudut yang ramai melihat yang ramai, bukan daripada sudut satu melihat yang ramai, ramai melihat yang satu, dan satu melihat satu. Tak, dia memandang dari sudut ma'rifatullah, satu semata-mata, iaitu laisa kamitslihi syai'un. Dan apa yang dia mengaji tak ada kena-mengena dengan ustaz yang duduk 3-40 tahun di tanah Arab sekalipun, balik dah jadi cakap macam orang Arab. Tak ada kena-mengena, pasal dia punya understanding tu lain. Dia nak mengaji, nak mengenal diri dia, siapa ni yang sebenar-benarnya. Dia punya kupasan ilmu usul dia pun tak ada membabitkan orang lain ke atas diri dia. Mata dia ni, ability to see, ability to hear, ability to think, macam mana ni semua. So dia macam tu pun. Mampu ya orang nak tengok kita ni okey daripada kita gila. Muhammad, Nabi Muhammad yang 63 tahun tu, junjungan terpuji kita ni pun, yang mak nama Aminah, yang anak nama Fatimah, apa cerita dia pun dituduh gila. Sedangkan dalam Quran berapa kali sebut sesungguhnya Muhammad teman kamu itu tidak gila. Tapi tak apalah pun. Ni kalau menyanyi ni lepas kata ni gila ke apa duk? Duk apa ni? Apa ni? Nyanyi apa ni? Bukan atas, bukan bawah lah, apa semua. Jadi mereka tak faham. Macam kita bila dia sebut perkataan-perkataan seperti di balik cermin mimpi aku melihat engkau, di dalam engkau aku melihat aku. Jadi kita tahu kat mana nak letak. Bila dia kata bila bulan bersatu dengan mentari, bayang-bayangku hilang. Jadi di sini pecahan tu nak pecah macam mana. Bulan bersatu dengan mentari ni meletup habis lah, tak ada apa lagi dah lah. Mana nak timbul bayang lagi dah. Kalau matahari pun dah hancur habis, bulan pun dah hancur, bayang tu tak ada dah. Wujud bayang tu disebabkan cahaya. Di sini kau nak kupas, dia akan masuk lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam, sampai kita jumpa yang ada tu semata-mata, maka tak ada lah kita. Lagi kita tahu yang kita tu tak tahu. The more you know, the more you need to know. This it. Jadi sampailah satu ketika kita sampai ke satu tahap tak berhuruf, tak bersuara lagi, atas alasan yang nyata itu sendiri. Masa ni pun hang kena tarik satu lagu. Dengan aman senyumlah sepuasnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Indah pun indah, indah. Indah bukan rupa, manis bukan gula. Lagu asyik Dhamma Sutra tu kalau hang bagi dekat ustaz-ustaz ni apa yang muda balik tanah Mekah ni, balik dari Madinah ni, memang macam ramuk ayat Asam lah. Lepas dia kata ni semua gila. Okey. Sempoi lagu asyik Dhamma Sutra tu pun sempoi. Sejak aku kenali cintamu yang suci. Okey pun. Kira nak menyanyi pula dah. Okey. Selamat pun. Selamatlah. Terima kasih Lepat. Terima kasih. Yalah, kita pun nak raikan kan. Itulah kadang nak bagi jugalah kepada yang awal-awal tu, yang mencari Tuhan tu, pertamanya adalah nak kena percaya diri lah. Okay, percaya diri. Lepas tu berusaha bersungguh-sungguh, kerana dalam surah 84 ayat 6 tu ada mengatakan, wahai manusia, sungguhnya kamu telah berusaha dengan bersungguh-sungguh ke jalan Tuhanmu.
maka pasti aku akan menemuinya. Pasti kamu akan menemuinya. So yakinlah. Dan ada pada satu surah, saya lupa, wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah terhadap Rabbmu dengan hati yang reda meredai. Betul, jiwa yang tenang dan hati yang reda meredai. Perlukan kepada itu saja. Ya, kita tahu kan, ahli-ahli agama ni dalam Quran pun ada cakap. Itu yang buat saya total pelik dengan Quran ni. Dia total opposite dengan apa yang kita tahu. Wahai manusia, sungguhnya ahli-ahli agama itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah dan memakan harta-harta kamu. Kita mati kat situ. Dan kita tengok benda tu is matter of fact. Kita tengok macam mana ustaz-ustaz bawa pengikut-pengikut dia pergi ke benda yang mengarut. Yang ini yang kita mengatakan bullshit. Pergi ke Dajjal lah, pergi ke binatang dalam kubur lah, pergi ke manusia lama, manusia terakhir akan hidup lah, Umah lah tak lempang malaikat maut lah. What kind of story are you telling towards you punya follower? This all bullshit. This is betul-betul punya bullshit. Sebab setebal-tebal Al-Quran itu adalah menceritakan tentang keberadaan diri. Ibadah-ibadah itu adalah untuk, macam contoh kita ambil solat tu berhubung. Nak hubungkan apa? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kiamat tu apa? Yang runtuh langit ke bumi itu apa? Langit itu ada dalam ayat, semuanya kamu ada langit yang didekatkan. Langit apa tu? Langit itu sungguhnya adalah kita punya batin, diri, perhiasan kita. Dan bumi itu adalah diri zahir, pakaian aurat kita. Terbitnya dua, asal pada yang satu. Qul huwallahu ahad. Tak apalah, lepas biasalah, standby je. Lepas ni kena lagi. Dia macam ikut musim tau. Kan? Tapi lepas steady lah kan. Kalau orang dah kenal ni, dia tengok benda ni, dia tak siapa lah. Biar 1000 orang cakap, tak peduli. Sebab kita dah dapat benda yang paling best. Kita dah dapat benda yang orang kata apa, best lah kan. Kita dah dapat nyatakan dah kan. Orang kata apa, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya masuklah kamu dalam jemaah-jemaah yang benar. Takwa itu apa? Tawakal. Tawakal itu apa? Mewakilkan. Nak wakilkan apa tu kan? So kita dah wakilkan diri kita dah. Yang sebenar-benar diri kita ni apa, kita dah bawa dah kan. Tak kira zahir batin, terbang burung, terbang sangka, jalan kan. So tak apalah, kita enjoy lah. Memang inilah resmi kehidupan orang-orang bawa jalan ni kan. Rasul pun dulu dia cemooh, dihina, dikeji. Itu biasa, perkara biasa. 9 wali pun menghukum sia-sia zina. Walikah dia? Okay Pat, enjoy lah. Harap lepas steady lah. Kita tengok orang-orang yang dah faham ni, kita gembira kan. Sebab kita dah duduk pada kedudukan tu, kita tengok orang faham, alhamdulillah, syukur kan. Tapi kita tak boleh jadi macam Nabi Yunus lah kan. Nabi Yunus punya kefahaman tu masuk juga tu kan. Biar kita memakan ikan di lautan. Ikan daging segar itu ibarat ilmu. Jangan ikan itu memakan kita. Jangan kita terhijab dengan apa yang kita dapat. Jalan terus. Okay Pat, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Akbar. Memang sempo ya apa yang cerita. Sebab dulu guru aku cakap, kita kalau bawa ini barang, kalau tak diuji, kita belum tahu ini barang macam mana dengan kita. Contohlah
Dia bagi contoh ya. Kita pun dulu ingat barang apa yang kita nak bawa. Ringan tak terangkat, kata dia. Tidak. Dia satu. Dia nampak mudah. Dia nampak ringan tapi tak terangkat. Jadi tak terbawa lah. Kalau angkat tak boleh, nak bawa macam mana pula dah. Jadi perkataan dia sebut tadi awal tadi, kita kalau bawa ini barang, kalau tak teruji, belum tahu lagi ni barang macam mana. Tapi bila dia kata pula dia satu tapi tak terbilang, dia dengar mudah, didengarnya amat mudah. Sat saja kalau dia nak bagi tahu siapa sebenar-benar kita tu. Bila kita dapat tahu siapa sebenar-benar kita tu, there's no turning back. There's no turning back. Kalau contohlah seorang lelaki itu dilahirkan sebagai seorang lelaki, contoh dapat bagi, dilahirkan sebagai seorang lelaki, tiba-tiba mai usia dah dalam umur 15-16, sepanjang umur dia, satu hari sampai umur dia boleh berfikir 3 tahun 4 tahun, dan dia tahu dia tu lelaki dah. Mai umur dia 7 tahun ke, pergi sekolah rendah ke, dia dah tahu dia seorang budak lelaki. Dan ada satu lagi spesies manusia yang dipanggil wanita atau perempuan. Jadi mai umur dia 15, 16, dia hormones dalam badan dia ni, ataupun dia punya kehendak-kehendak ataupun akal fikir dia lebih cenderung kepada wanita. Maka gaya cakap dia nak main macam wanita sikit, tangan dia pun terkulai-kulai bila dia sembang sikit, nada suara dia berubah. Dan dia pasti sedar keberadaan dia sebagai seorang lelaki, seorang budak lelaki cenderung ke arah yang lain. Katalah mai umur dia 25, dia jadi seorang peniaga yang berjaya lah, duit banyak lah apa ni. Mai umur 26, dia belah pergi Australia ke, pergi UK ke, pergi Amerika ke, pergi Thailand ke, Singapura ke, dia pergi bedah bubuh ada mai ada duit lagi, dia bedah kemaluan pula, tukar. Orang yang baru jumpa dia tu, orang ingat dia ni perempuan kot, dengan muka dia jambu, dengan gaya dia apa semua, dia boleh dia jadi seorang peniaga yang dahsyat, dia berubah perempuan. Orang tak tahu ingat dia perempuan. Tetapi dia sendiri, dia tu dia tahu asal usul dia tu lelaki. Dia tak boleh lari daripada kenyataan yang sangat nyata. Sebegitulah juga setelah kita disedari siapa sebenar-benar dari kita, there's no turning back. Walaupun penzahiran awak seorang raja, ataupun awak seorang penarik lancar, ataupun awak seorang ustaz, daripada awak tak tahu waktu kecil tu sampailah awak besar, awak tahu, awak pergi tanah Arab, awak balik boleh cakap Arab, itu ini apa semua. Awak balik ke Malaysia, awak bawa satu bahasa yang masa kecil-kecil dulu awak tak tahu. Awak balik bahasa tu pula. Tapi pada hakikatnya pada surah Ibrahim ayat 4, dia memberitahu, tidak ku kirimkan satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Jadi itulah sebab kalau ustaz bagi pencerahan, dia ceramah, membuat pencerahan, dia sebut bahasa Arab, dia nak sebut bahasa Melayu pula. Dia tak boleh lari benda ni. So apa salahnya kalau satu orang tu mencerita satu benda dengan bahasa Melayu tu? Sebab dia ada dua sebab. Satu, pada kalangan yang ramai, orang nak tengok pakaian, orang nak tengok bahasa. Macam aku pergi Jerman, aku boleh cakap Jerman. Adik aku duduk Sweden sampai sekarang, nama G. Anak dua orang di Sweden, dia beli rumah sama, duduk sana. Dia cakap Swedish, dia boleh cakap bahasa Swedish. Aku boleh cakap bahasa Jerman. Kalau orang tu pergi negara Arab, duduk sampai 7-8 tahun study di sana, kalau tak boleh balik bahasa Arab, it's something surprise me. Tapi kalau boleh buat balik bahasa Arab setelah duduk di negara Arab sekian lama, atau mengaji Arab, tak surprise lah. Tetapi Allah Ta'ala cakap untuk memudahkan kepahaman,
Aku kirimkan Rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Surah Ibrahim ayat 4. Di sini. Kalau orang faham benda tu, walau bagaimanapun hang Melayu, bahasa hang Melayu, hang faham tak faham bahasa hang sendiri. Sebab Allah meletak hang di satu dalam puak tu, kaum tu. There's no turning back. This is you. This is how you. You boleh deny awak pergi duduk di Kuala Lumpur 5 tahun, 6 tahun, awak dah tak boleh cakap Penang dah. Padahal usia awak dari umur 1 tahun sampai umur 30 tahun atau umur 15 tahun atau umur 20 tahun sebelum pindah mai KL, awak dah cakap Penang lah. Awak dah cakap Kedah lah. Awak dah cakap Perlis lah. Awak dah cakap Kelantan lah. Tentu mai duduk KL ni awak tak boleh lah. Balik-balik bagi nyok 30 sen. Atau dia jadi tak boleh orang tengok kata apa dia ni celaru. Yang awak cakap bab agama lah, yang awak campur aduk bab Allah Taala ni apa dia? Nak mengenal Allah, mengenal diri. Itu usul dia. Itu usul pada asalnya. Kenapa pergi campur aduk mengenal sejarah apa semua ni? Jadi di sinilah. Bila orang yang hina kita, orang yang mengutuk kita duduk depan kita bercakap, kita tengok balik. Nak cakap apa dengan Mamat ni? Kalau kata dia dah mengenal, dia tak ada apa nak sembang aku dah. Tapi kalau dia tidak mengenal, dia kena pergi mengaji dan berguru. Dan tapi kalau dia nak memang mentelaah tentang ilmu fiqh, terang-terang dia tahu dah aku bukan bahagian ilmu fiqh, usul fiqh tasawuf. Aku pernah ada di situ, tapi aku bukan orang yang berminat untuk terus di situ. Sebab aku mencari jalan kembali kepada Allah. Aku bukan mencari kembali kepada ilmu. Sebab yang memegang ilmu mengenal Allah ni, dia punya kemuncak ilmunya adalah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Tidak bersuara dan tidak berhuruf. Dari segi Allah Ta'ala itu sendiri dengan dia, atau dia dengan Allah Ta'ala. Sebab dia jauh tidak lagi berantara, dekat tidak lagi bersisi. Di sini itu kadang orang jumpa aku, ramai cakap-cakap bab fiqh, aku senyum dah tengok. Mampu heli ya kalau hang balik dari tanah Arab sekalipun, hang mengaji di Universiti Madinah sekalipun, does not impress me at all kalau hang tidak mengenal siapa diri hang dan hang tidak mengenal Tuhan. Hang boleh ada bunch of ilmu, sebab kita tak pandang lah benda tu. Kita bukan duduk dalam situ. Kita tak akan diperbodohkan dengan benda-benda yang macam tu. Di sinilah ini beza dia. Orang yang tak faham akan tidak faham lah benda ni. Dia akan terduduk dengan penzahiran. Soal dikeji, dihina tu, itu perkara biasa. Itu perkara yang wajib tidak boleh tidak kita lalui. Sebab orang kalau dia betul solat, dia betul berhubung, dia tahu yang zahir, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Dia tahu siapa dia. Walau dia rasa dia betul sekalipun, dia tak akan teruk-teruk hukum orang, fitnah orang. Sebab amalan dia sehari 5 waktu bersembah, yang dia buat penyembahan tu, kalau dia percaya mencegah kemungkaran, habis macam mana dia boleh hina orang, kutuk orang yang mengaji mengenal Tuhan? Pernah sampai ke kaedah berhubung pada Allah tu? Kalau berhubung, Allah kata datanglah padaku wahai seketul hati yang tenang. Tapi ini orang lain ada kaedah ilmu untuk mengaji dengan Tuhan, nak mengenal Tuhan, hampa pergi protes dia. Mana ketenangan hampa yang percaya bahawa Tuhan memilih siapa saja dan Tuhan juga menyesatkan siapa saja? Kalau ada kepercayaan tu, siapa yang kita nak blame pula? Di sinilah dia kata dalam surah 6 ayat 107 tu, dia pakai halusi betul-betul. Bab Nabi Allah Yunus alaihi salam tu bukan dimakan. Dia tak dimakan. Dia tak dimakan oleh ikan nun pun. Dia ditelan tapi tidak mati, tidak terkunyah. Diibaratkan duduk di dalam dunia yang sangat gelap. Dalam perut tu dikeluarkan kembali. Macam inilah kita. Duduk dalam perut ibu pun dulu, duduk dalam ayak juga gelap. Sebelum tu kita dah
Dah, kalau kita mengaji tentang alastu birabbikum tu, qalu bala syai'in tu, kita dah kenal wajah tu, kita dah tahu cahaya tu. Tapi bila masuk dalam perut ibu, seolah-olah kita kembali gelap. Lepas tu bila dikeluarkan kembali kepada alam zahir ni, kalau kita dah tahu kubur tu bukan tempat kita, kita bukan dijadikan oleh tanah bumi ni yang tai kucing ada, tai anjing ada, tanah air api angin tu Nazar Muhammad, Anasir Muhammad. Orang tua dulu kata Anasir Muhammad, Anasir Muhammad. Jadi kalau kita tahu, kita pulanglah. Macam awak cakap tadi, terbang burung terbang sangkar lah. Kalau kita datang zahir dan batin, 7 sifat makni, 7 sifat ma'nawiyah, pada kenyataan yang nyata dan kesedaran yang ada. Kenyataan yang nyata pada 7 sifat makni tu, kesedaran yang ada pada 7 sifat ma'nawiyah tu. Jadi tentang salbiah dan nafsiah tu lagilah kita masuk. Yang tu biar guru kupas dan talqin bagi mereka lah. So itulah Nabi Yunus bukan dimakan ikan. Kalau makan, kalau dia kunyah, dia telan, hancur, berak jadi tai, jadi hampas, tak ada itu semua kiasan semata-mata. Setiap kejadian 25 Nabi itu kembali terjadi kepada setiap orang yang mengenal Tuhan. Nak pergi ke mana kalau ilmu Al-Quran itu sebagai panduan, kalau bahasa-bahasa Al-Quran itu sebagai panduan. Maka contoh adalah ustaz-ustaz yang berilmu tetapi menghina orang, mengutuk orang. Sebab ada dia cerita dalam Quran tentang Nabi-Nabi duk kena hentam apa semua. Kalau kita tengok sejarah Nabi Allah Isa AS sekalipun, yang hentam dia, yang buat macam-macam kat dia pun ahli-ahli agama. Kalau tengok Sesti Jenar pun, yang protes dia sunan-sunan yang macam mana, yang akhirnya cenderung kepada kerajaan. Jadi hari ini yang cenderung pada yang ramai. So hari ini sama je. Kalau kita buka surah 6 ayat 123, dah sebut dah tentang keadaan-keadaan ni. Baiklah sahabat, baiklah. Dia dah sebut dah. Dia berarak mendung kelabu, mengekori langkahku sepanjang kehidupan penuh dugaan, namun aku tetap aku. Nampak? Mendung kelabu tu berarak, dia ikut je, bukan dia sebenarnya. Dia tetap dia lah. Apa yang dia setuju, apa yang dia mahu, itulah yang dia akan bawa dengan senyuman dia. Yang duk keliling dia tu nya pasal dia. Kita nak kata apa dah jenis mereka macam tu. Mereka membawa kepada yang ramai adalah seberkas ilmu semata-mata. Tentang diri mereka yang meliputi mereka tak kenal juga. Itu sebab lah aku tanya Dr. Kamili malam tu, hang kenal Allah kan tak kenal? Dia diam 3 kali tanya dia. Kalau dia, tapi itulah orang macam tu tak ada lain, dia dah sebut dah, mereka bersangka-sangka dan berdusta. Itulah kesudahannya duk esok dia hentam aku dalam dia punya ni. Lepas tu dia berterusan hentam. Dan puak-puak dia pun turut. Itu dia dah sebut dah. Dia dah sebut nyata. Dia tidak mengenal yang meliputi, tapi dia ada ilmu. Tak apa, biar pergi kat mereka. Faham? Tidak lain yang mereka cuba tipu diri mereka sendiri. Faham tak? Kita nak berhubung, kita kena kenal dulu. Baik, selamatlah. Selamat. Okey Pat, terima tu. Standby ya Pat. Saya rasa
nanti kena lagi. Sebab saya dah nampak agak lah ustaz yang mana yang dah tak popular tu kan, dia nak popular dia pakai lepas kan, bagi nanti ramai follower dia. Aduh, dia jadi medium lepas ni kan. Tapi jangan risau, jangan. Saya tahu lepas pun steady, kalau tidak takkan hidup lagi. Kalau orang kena yang tak steady macam lepas, yang tak ada hati, yang dikurniakan hati yang kuat, jiwa yang kental, dah lama dah duduk dalam bilik murung. Tak apa lah Pak, terus kan ramai. Saya pun tengok, kira lepas ni asbab untuk, ya cahaya tu petunjuk milik dia, betul tak? Tapi asbab tu sunatullahnya tetap ada. Tapi antara yang membuka jalan bagi saya lah, macam saya sendiri pun antara orang-orang yang membuka jalan, yang memberikan ilham, detikan hati tu adalah berada lepat kita dah. Dan itu asbab cahaya petunjuk milik Allah. Dari 1,000 mungkin 20-30 orang yang dapat. Yang 1,000 tu mungkin dia tengok, dia minat, tapi lepas tu dia separuh jalan kan. Tapi itu kita tak nak proses lah kan. Yang mana dapat tu Alhamdulillah, yang tak dapat kita doa dapat lah. Tapi hakikat Al-Quran tu kata orang mengetahui tu sedikit, tu tak boleh lagi lah. So lepas nyanyi saya pun nak nyanyi Nun damai di celah mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Surah Al-Qalam. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, sungguhnya engkau bukan orang gila. Kau mendapat pahala-pahala yang tak putus-putus. Dan kau adalah orang yang berbudi pekerti agung. Okey, lepas selamat. Apa-apa ada rezeki insya-Allah bertemu nanti, kalau dapat bertemu bersua muka insya-Allah. Saya dah jumpa lepas satu kali. Tapi lepas tak pasal lah. Dekat Seremban ada bawa dekat buku jalanan Seremban. Masa lepas bawa buku, jual buku, saya dah ambil gambar. Tapi time tu saya tak ada orang. Saya masa tu baru orang kata kita baru nak cari-cari lah kan. Tu kita tengok beli buku lepas semua kan. Okey Pat, selamat tu. Okey, semoga berbahagia pada hari Minggu ni. Sempoi-sempoi selalu, santai-santai, santuy-santuy. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau dari sudut kena hentam ni, ingat ustaz-ustaz muda yang hentam saya ni, mereka duduk sekolah menengah hari atau sekolah rendah hari, tak tahulah. Tahun 1995 mula lah duk kena dah, sejak duk. Sebab masa tu heavy, selepas kahwin dengan isteri yang pertama 94. Lepas tu mula lah, sebab mereka panggil dia pergi ke perkim, duk ajak dia buat luaran ni. Padahal kita duk ajak benda yang pertama, iaitu mengenal Allah. Jadi di situ kontradiksi di dalam tu dah ada dah berlaku dah. Kondisi-kondisi kontradiksi di dalam tu dah mula. Ni bila ustaz jumpa saya bawa bekas isteri tu pergi, jadi dia ni pak dia ni yang duk mengajar ilmu ni. Jadi mula depa masuk kot ni soal jawab dah ada berlaku dah. Saya seperti saya yang hari ni, saya yang dulu ketika itu bersoal jawab dengan jujur juga, menceritakan apa yang saya bawa ini. Kalau tak betul, tuan-tuan yang ada dalam ahli majlis ni sedikit pun tak rugi, dan tidak dipersoal jawab ke atas apa yang saya bawa ni. Dan apa yang tuan bawa, kalau betul benar sekalipun, sesungguhnya saya sendiri tak akan merasa untung pun, tak akan beroleh keuntungan kalau tuan-tuan membawa benda yang benar di mata Tuhan. So benda ni dah berlaku lama dah. So bila YouTube ni keluar, macam you kata lah, ramai mereka ni baru melonjak. Jadi bila mereka tengok, mereka riding on my name, mereka riding on lepat name, L-E-P-A-T, mereka riding.
Masa mula tu saya mendapat sedikit tekanan daripada yang ramai. Contoh dah, bila kita jalan di luar dekat Penang tu, ada mamak tu panggil saya pergi dengan mengamuk, nak pukul, dengan nak corok minyak kat muka saya. Jadi saya perhati depan dia. Bila dia buat gitu, saya kata tak payahlah buat macam ni, duk buat mengetang-getang nak ni apa semua kan. Sebab apa? Sebab hang jadi marah pasal apa? Atas apa hang jadi marah? Yang tu dulu hang soal. Kalau hang kata aku menyesatkan, bagaimana pahaman hang terhadap surah An-Nahl ayat 93, surah Ibrahim ayat 4? Tolong hurai sat benar. Kalau hang kata hang boleh bagi petunjuk dan ustaz-ustaz lain boleh buka hati orang bagi petunjuk, tolong hurai sat. Tolong hurai sat surah 6 ayat 107, surah Yunus ayat 99 dan 100. Tolong hurai yang ni dulu. Jadi kalau hang rasa dengan perbuatan aku atau orang-orang yang mengaji ilmu makrifah ni boleh membuat Tuhan jadi lemah ke, gelisah ke, buka surah Ali Imran ayat 144. Tidak meninggal bekas kepada Allah Ta'ala kalau orang-orang tu berpaling. Jadi orang yang mengaji usul, dia faham, dia senyum. Dia yang menyesatkan, dia beri petunjuk. So what is the deal behind it? Nothing. Bagi orang yang mengenal, itu dia kata hayya 'alal falah. Falah, bila dia kata come toward successness, kita kena jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi masalah hari ni ramai yang mengaji tapi tak mengusuli apa yang dia mengaji. Mereka duk bangga dengan bahasa Arab tu. Kita para-para makrifah ni, orang-orang yang mengenal Tuhan ni tak duduk kat huruf dan bahasa dah. So macam mana kita? Tapi bila ada yang ramai tengok, oh dia ni boleh bahasa Arab, tak boleh bahasa Arab. Jadi bila kita kata tu surah Ibrahim ayat 4 tu, mereka tak baca ke apa yang dia sebut? Oh mereka tak peduli. So jadi bermakna kita nak turun kita punya ke level mereka, nak tengok benda tu. Padahal Allah Ta'ala tak memandang. Allah Ta'ala tu juga bukan huruf dan bukan makna. Bila kita tak persoalkan soal berhubung dengan Allah ni, solat ni berhubung. Dah tak jumpa khusyuk, ustaz kata tak apa, alih ingat bahasa Arab tu, translate ke bahasa Melayu. Apa yang awak baca tu, awak tahu apa yang awak baca tu. Apa dia yang disebut dalam bahasa Melayu? Biar cakap bahasa Melayu tu kalau itulah puncak khusyuk. Habis tu Arab nak kena main Malaysia lah, cakap bahasa Melayu. Oh alih bahasa Arab tu ke bahasa Melayu, kita tahu makna dia. Tuhan bukan makna. Tan sini kita nak proses masuk bab ni, perlu ada yang pertama adalah kesedaran minda mereka. Kalau tak ada bahtera atas kepala ni, ini akal ni yang melayar ni, bahtera ni, simbolik Nuh alaihi salam ni, bahtera ni buat datang, kita akan ditenggelami dengan dunia ni akan tenggelam dengan bermacam-macam kaedah. Hang nak lemah ke hang tak lemah itu atas pilihan Allah itu sendiri. Tetapi bila kita punya bahtera berlayar elok, kita tembus samudra ilmu tu, kita akan tembus, kita akan nampak, oh bicara dia ni dari sudut fiqh, melihat ahli makrifah, ternyata batal. Dia tak boleh campur aduk. Dia dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Bukan kita nak menyembunyikan kebenaran. Mereka tak ada tang situ. Faham tak? Mereka tak ada. Mereka tak tahu nak letak benda tu. Mereka pukul rata tu. Mereka duk cerita pasal Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala nak. Apa yang Allah Ta'ala ni apa semua. Tapi Allah Ta'ala tu mereka tak kenal. Mereka bercerita tentang ni dalam rumah ni kan, ada ni. Lepas tu kita tanya mereka, tuan rumah tu siapa dia? Tak tahu. Habis tahu macam mana dengar kata dalam rumah, aku tak bisa masuk, aku tak kenal tuan dia, aku dengar kawan aku cerita. Tu, yang tu. Kita bercerita pasal Allah yang satu. Mereka bercerita tentang sejarah-sejarah, cerita atas cerita tentang apa yang Allah jadikan. That's two different subject. Mereka tak nampak. Hang kenal kan tuan rumah tu? Tak kenal. Habis nak cerita apa tentang apa yang ada dalam rumah dia.
Hang masuk pun tak pernah. Hang dengar orang cerita. Cerita atas cerita yang kita dapat ni. Hang cerita pasal Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Depa tu ada lagi ke tak ada? Tak ada dah. Depa tu hang pernah duduk depan depa ke? Tak pernah. Depa tu berserta dengan hang ke? Pernah ke? Tak pernah. Depa tu hang telah kenal depa ke? Tak pernah. Aku tahu orang cerita kat aku, ustaz tu mai cerita aku, ni bawa kat Hambali ni kepercayaan dia macam ni. Dia punya undang-undang macam ni, dia punya konsep dan media macam ni, Hanafi macam ni, Maliki macam ni, Syafi'i macam ni. Hang tahulah ilmu lah. Tetapi depa tak ada dah. Dengan hang ada ilmu cerita atas cerita. Yang ada dengan hang tu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Dia bagi tahu dah. Dia yang awal, akhir, zahir dan batin, dan dia juga berserta di mana saja kamu berada, dan dia lebih dekat dari orang amreh, orang lehak hang ni. Surah Qaf ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 3. Surah Al-Hadid ayat 4. Semua dia bagi terang tentang keberadaan Allah Ta'ala itu. Ni hampir cerita tentang orang yang tak ada dah. Lepas tu hang cerita tentang ilmu dia kat aku. Yang Allah berserta hang ni yang tak peduli. Itu kita kata Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i ni mereka beriman pada siapa pula? Pada Allah lepas. Tapi Allah berserta hang. Atas sini lepas tak nampak. Akal fikir lepas tak terfikir sampai tahap ni. Kau ni Hambali, kau ni Wahabi, lagu Wahabi dia bercakap. Dia ada konsep dan idea law and system dia, kepercayaan dia. Dia ada dia punya pegangan dia. My Salafis lagu ni pula. My Sunnah lagu ni pula. My Syiah lagu ni pula. Masing-masing adalah masing-masing dengan apa yang akal fikir mereka bersetuju. Tetapi bila tanya, where do you guys wanna go? Mana hampa semua nak pergi ni? Dengan kaedah-kaedah ni. Hampa mengaji ni untuk apa ni? Untuk yang ramai ke? Untuk melihat hampa ada ilmu ke? Untuk Allah Ta'ala yang satu. Kalau Allah Ta'ala yang satu dalam surah Al-Kahfi ayat 110, jika kamu mengharapkan pertemuan dengan Tuhan kamu, maka beramallah amal yang soleh dengan tidak mempersekutukan walau seorang pun. Apa yang buat tadi? Kau ni kata kat dia ni, kau ni hentam dia ni, kau ni ni. Ustaz ni bagi ceramah kutuk orang ni, ustaz ni bagi ceramah kutuk orang. Kami tak interested lah benda-benda macam tu. It does not impress us. We want more far beyond that all things. Far beyond all this thing. Ramai orang kata, wah apa famous lah. Aku tak pasal apa, pasal ustaz-ustaz tu ada tiba aku. So dia gaduh aku banyak followers. Aku sustain je, aku present aku punya. Yang faham, yang tak faham. Macam hang kata lah, 1000 tu mungkin 3 orang nak faham. Tak apa lah. Bukan kerja aku nak bagi faham. So, ustaz-ustaz yang tentang tu, dia tak sedar ilmu ni sedang melintasi di depan akal fikir dia apa. Tapi dia tak ambil untuk mengkaji. Ada benda yang aku tak tahu lagi ni. Ada benda yang perlu aku tahu ni. Masya Allah, benda ni berlaku dalam akal fikirku. Ini telah menjadi petunjuk. Tetapi kenapakah aku memilih jalan untuk menentang? Sedangkan apa yang dia cakap tentang ilmu mengenal Allah, aku tak kenal. Apakah yang membuat aku menentang ni? Padahal memang aku tak tahu ilmu. Aku ada ilmu lain. Aku mengaji usul fiqh tasawuf. Aku mengaji kaedah-kaedah sejarah. Nasihat atas nasihat. Tetapi baik buruk datang daripada Allah. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Tuhan yang menyesatkan yang beri petunjuk. So aku nak kenal Tuhan yang menyesatkan yang beri petunjuk itu dulu. Lepas tu baru aku persoal tentang apa yang perlu aku tahu selanjutnya. Kerana seawal-awal agama mengenal Allah, bukan mengenal masalah. Bila awak mengenal masalah, maka masalah lah yang akan datang. Kalau tidak, macam mana awak nak proses? Pakar psikologi tak ada gunanya kalau tak ada orang mental stress. So this is all connected to connection. Orang yang nak cari agama adalah orang yang nak tahu bagaimana nak menjadi seorang yang baik.
Tetapi itu kaedah ilmu. Bila awak mengetahui ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi kaedah yang menggerakkan, yang mendiamkan, awak kena tahu juga. Tidak mereka ada ilmu, mereka balik, mereka boleh hentam orang makrifah ni macam mana? Mereka boleh fitnah pula orang makrifah ni adalah Freemason, adalah ni benda-benda yang sesat. Orang sufi ni tak betul. Mereka tak tahu. Pasal mereka tak duduk. Mereka cuma dengar cerita sufi. Itu cerita. Mereka cuma copy and paste. Tapi for their reality of being be as a sufi, mereka tak tahu. Mereka tak biasa. Macam mana awak nak jadi orang makrifah kalau awak tak makrifatullah? Awak kena makrifatullah dulu baru boleh jadi seorang makrifah. So di sini mereka tak tahu. Bila awak seorang makrifah, awak kena tahu perjalanan dia macam mana. Apa yang dia perlu masuk dalam kepala dia. Benda yang tak best dia tak layan lah. Benda yang betul dia layan lah. Walaupun yang betul itu seorang ni ada sebelah dia, duduk sembang dengan dia. Sedangkan yang lain ni duduk kutuk dia. Dia tak peduli lah. Nak peduli apa yang orang duduk hina aku, duduk komen, hentam aku macam-macam. It's okay lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tak tahu yang dia duduk hentam aku lagu tu. Dia duduk balik fake account ke atau duduk balik account yang nyata. Terserah lah. Sebab kalau satu orang tu tak ada angin dalam perut dia, dia tak boleh nak kentut. Kalau tak ada najis yang bersedia untuk keluar, dah cukup panas, dah cukup ni, dia nak keluar najis tu, dia tak akan pergi berak. Kalau dia tak rasa nak terkencing, dia tak rasa nak buang air, dia tak pergi kencing. Itu saja. Kalau seorang tu tak ada kaedah-kaedah mengumpat, yang dikata tu dalam satu surah tu, inna syani'aka huwal abtar. Jadi benda ni nyata dah. Mereka yang membenci kamu adalah mereka yang terputus dengan apa yang diinginkan oleh mereka, bukan kita. Baik-baik je. Kalau mereka nak jalan Allah Ta'ala tak mahu orang yang mutuk-mutuk orang ni. Tak apalah, kita jalan terus lah. Macam hang kata lah, tak kenal tak cinta lah. Sebab cinta tu berkaitan dengan rasa. Rasa tu harus hidup. Kalau benda tu hidup, benda tu adalah. Dia adalah sifat semua afal dia. Itu sebab dia kata, the one who tastes know. Siapa yang merasa dia tahu lah. Dia kata, ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina, namun hakikat cinta kita yang rasa. Masya Allah. Masya Allah. Okey, baik. Selamatlah. Sebab lagu-lagu yang kita dengar tu bukan lagi didengar. Lagu itu sebenarnya dilihat. Kita nampak ke mana letak dia. Baik, selamatlah. Allah Akbar. Allah.